Assalamualaikum. Hai. Untuk ini kita akan lihat kepada ciri-ciri Perlembagaan Melayu Union. Kalau kita dapat lihat kat sini dalam PowerPoint yang telah ditunjukkan, ada beberapa ciri yang terdapat dalam Melayu Union, tapi yang besarnya kita pecahkan dia kepada dua. Satunya itu pentadbiran Melayu Union dan satu lagi kita kenali dia sebagai kewarganegaraan lah. Maksudnya dalam ciri itu nanti dia akan ada pecahan dia. Okey, mula-mula sekali kita lihat dalam bahagian pentadbiran Melayu Union, dia ada 3 skop dalam tu. Yang pertama ialah kesatuan, yang keduanya adalah bahagian Raja-Raja Melayu, dan yang ketiga adalah ketua pentadbir. Tersasul sikit. Jadi kat sini kalau kita lihat kepada kesatuan, kita dapat lihat kat sini yang mana negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu yang seterusnya negeri-negeri Melayu tak bersekutu, serta negeri-negeri Selat kecuali Singapura akan disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Maksudnya kalau dahulunya ada 3 bentuk pentadbiran, tapi dalam Melayu Union ni kita gabungkan dia, kecuali Singapura lah kita asingkan dia. Okey, yang seterusnya kita akan lihat macam mana pula dengan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dalam sistem Melayu Union ni, Sultan hanya akan menjadi ahli Majlis Raja-Raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan juga adat istiadat saja. Maksudnya tugas raja masih lagi sama macam mana kuasa Sultan semasa residen, yang mana bila mana residen dilantik, Sultan kita hanya berfungsi dalam bahagian agama dan juga adat istiadat sahaja. Itu nak tunjuknya ciri-ciri Melayu Union. Nampak lagi Sultan kita ni walaupun dia ketua kita, tapi dia masih lagi disisihkan. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada ketua pentadbir. Siapa yang akan menjadi ketua pentadbir bagi Melayu Union? Bagi ketua pentadbir Melayu Union ni, kita dapat lihat Melayu Union akan diketuai oleh seorang Gubernur British, yang mana Gubernur tersebut akan dilantik oleh Ratu England. Maksudnya bukan Sultan kita, tapi dia akan ada orang mereka sendirilah, iaitu Gubernur British yang dilantik oleh Ratu England. Yang seterusnya dalam pentadbiran ni dia akan ada 2 majlis, iaitu satunya Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan, yang mana kedua-dua majlis ini akan dikawal selia oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Itu dalam bahagian pentadbiran Melayu Union. Maksudnya dalam pentadbiran ni ada beberapa bentuk skop yang dipecahkan, iaitu kesatuan, Raja-Raja Melayu serta kuasa pentadbir. Okey, yang seterusnya kita lihat ciri yang seterusnya atau ciri yang kedua, iaitu kewarganegaraan. Macam mana pula kewarganegaraan dalam Melayu Union? Kalau kita dapat lihat dalam slide yang ditunjukkan, kewarganegaraan ni dalam Melayu Union adalah melalui prinsip jus soli yang menjadi asas kepada kewarganegaraan. Jus soli bukannya jus oren, bukan jus apple, bukannya jus carrot, bukan, jus soli. Okey, maksudnya kat sini cakap dalam jus soli ni, seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu, Singapura atau Singapura diiktiraf sebagai warga Melayu Union. Ciri yang seterusnya, mereka yang berusia berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 tahun hingga 15 tahun akan diberi kewarganegaraan. Yang seterusnya, mereka yang berumur kurang dari 18 tahun tapi ibu bapanya merupakan warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Maksudnya kat sini kewarganegaraan yang diamalkan dalam Melayu Union adalah dalam bentuk yang agak lemah. Agak lemah sedikit atau longgar. Jadi itulah dalam ciri-ciri Perlembagaan Melayu Union. Kita dapat lihat yang pertamanya dari segi pentadbiran, yang keduanya adalah dari segi kewarganegaraan. Sekiranya anda ingin melihat salinan dokumen, anda akan boleh pergi kepada petak yang seterusnya dalam galeri. Kat sana anda boleh klik kat sana bahagian salinan, anda boleh lihat kat sana. Okey, untuk seterusnya sambungannya kita akan teruskan lagi dengan bagaimana cara British mendapatkan tanda tangan Sultan. Itu dalam video yang seterusnya. Jadi jangan lupa terus stay dengar apa yang saya cakap. Saya siapa? Cikgu Ni. Okey, terima kasih.